Assalamualaikum, Kapsul APM edisi 2 November 2022 bersama saya Lieutenant Muda Pertahanan Awam Al-Majid Nurtain dan rakan penyampai. Saya Lieutenant Muda Pertahanan Awam Nur Farhana Syafinas Abdul Jamil Khair. Paparan menarik Kapsul APM minggu ini. Program sedaran keselamatan dan pengungsian ketika bencana peringkat Ibu Pejabat APM. Search and Rescue, helikopter terhempas di Cameron Highland. Kursus pengendalian dan pengoperasian ambulans APM. Mesyuarat memperhalusi kaedah penguatkuasaan Akta 221. Dan lawatan pemantauan projek perolehan peralatan dan kenderaan operasi APM. Bersedia untuk berpindah atau mengosongkan bangunan sekiranya mendapat arahan semasa berlaku bencana. Kesedaran dan kesiapsiagaan ini diterapkan kepada warga APM khususnya di Ibu Pejabat APM dalam program kesedaran keselamatan dan pengungsian ketika bencana peringkat Ibu Pejabat APM. Latihan yang berlangsung pada 25 Oktober itu melibatkan kesemua warga Ibu Pejabat APM termasuk petugas kebersihan dan pelawat yang berada di bangunan dan sekitar kawasan berkenaan. Program ini bertujuan memupuk kesedaran selain melihat kesiapsiagaan warga Ibu Pejabat APM dalam mematuhi arahan pengungsian sekiranya berlaku kecemasan. Dalam program berkenaan turut diadakan taklimat kesiapsiagaan dan akta pertahanan awam selain pembentangan dapatan dan tambah baik yang boleh dilaksanakan berkaitan program berkenaan oleh bahagian pengurusan latihan Ibu Pejabat APM. Negara dikejutkan dengan kejadian helikopter terhempas yang melibatkan 6 orang mangsa dalam kejadian di Cameron Highland pada 26 Oktober yang lalu. Dalam kejadian itu, 6 orang mangsa yang terdiri daripada juruterbang dan 5 orang kaki tangan unit kesihatan udara KKM Kinta membuat pendaratan cemas dan terhempas di kawasan berincang Cameron Highland. APM yang menerima maklumat kejadian berkenaan menggerakkan sepasukan 6 orang yang terdiri daripada pegawai dan anggota lain-lain pangkat bagi membantu kerja-kerja mencari dan menyelamat mangsa helikopter malang berkenaan. Selepas hampir 8 jam operasi dijalankan, kesemua mangsa berjaya ditemui dalam keadaan selamat dan dibawa ke hospital berdekatan untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Sebagai langkah menetapkan penugasan APM khususnya ketika menangani kes kecemasan, Pusat Latihan Pertahanan Awam Wilayah Selatan telah menganjurkan latihan pengendalian dan pengoperasian ambulans jenis pacuan 4 roda dan peralatan medik APM Siri 2. Latihan peringkat zon tengah ini diadakan pada 21 hingga 23 Oktober yang lalu. Latihan selama 3 hari itu melibatkan kira-kira 46 pegawai dan anggota zon tengah yang terdiri daripada APM Negeri Selangor, APM Wilayah Persekutuan serta APM Perak. Pelbagai pengisian modul berkaitan telah disampaikan oleh jurulatih sepanjang latihan termasuk aspek teknikal pengendalian peralatan. Latihan ini juga dijangka akan diadakan secara berkala melibatkan kesemua pejabat APM negeri dan institusi latihan agar kemahiran pegawai dan anggota sentiasa dipertingkatkan agar perkhidmatan yang terbaik dapat diberikan kepada masyarakat. Angkatan Pertahanan Awam APM menjalankan fungsinya bersandarkan Akta 221 Pertahanan Awam yang termaktub dalam Perlembagaan Undang-Undang Negara. Cakna dengan bencana yang melanda negara, APM memperhalusi kaedah yang boleh diambil dalam penguatkuasaan Akta 221. Arahan berpindah atau pengungsian antara yang termasuk di bawah Akta 221 yang melibatkan peranan APM. Bagi memastikan keselamatan nyawa dan harta benda sekiranya berlaku bencana, APM menjemput Wakil Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Peguam Negara untuk memperhalusi kaedah yang paling sesuai bagi menjalankan penguatkuasaan akta berkenaan. Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Yang Amat Setia Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi APM itu turut dihadiri Wakil Perundangan Ketua Polis Negara Bukit Aman dan 2 orang wakil dari Jabatan Peguam Negara selain pengarah dan pegawai bahagian perancangan dasar dan penyelarasan serta pegawai bahagian pengurusan bencana dan operasi Ibu Pejabat APM. Yang berbahagia Datuk Awang Alif bin Jeman, Timbalan Ketua Setiausaha Kewangan dan Pembangunan Jabatan Perdana Menteri hadir di Ibu Pejabat APM dalam lawatan pemantauan projek perolehan peralatan dan kenderaan operasi APM.
Lawatan yang berlangsung pada 31 Oktober itu disambut Yang Amat Setia Tuan Aminur Rahim Muhammad, Ketua Pesuruhjaya APM, serta pegawai-pegawai kanan dan pegawai dari bahagian pengurusan bencana dan operasi Ibu Pejabat APM. Selain membuat pemantauan projek perolehan peralatan dan kenderaan operasi APM, TKSU Kewangan dan Pembangunan JPM serta rombongan yang hadir turut disajikan dengan persembahan demonstrasi daripada pasukan khas pertahanan awam PASPA yang melakukan aksi Flying Fox dari menara Ibu Pejabat APM. Bagi segmen Cakna APM minggu ini, sama-sama kita saksikan video aktiviti dan program APM yang berlangsung di peringkat daerah dan negeri. Pada 3 Oktober 2022, Lieutenant Pertahanan Awam Muhammad Zafran Hanafi, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Gombak serta 2 kali pegawai tetap bersama 8 kali anggota PDPA Gombak, 1 kali pegawai tetap bersama 3 kali anggota PDPA Hulu Selangor telah terlibat dalam latihan pengendalian bot agensi di bawah JPBD Gombak yang berlangsung di Empangan Batu, Uluyam, Selangor. Pada 4 Oktober 2022 pula, pegawai tetap dan anggota APM Daerah Gombak dan beberapa orang anggota APM Hulu Selangor bersama-sama agensi penyelamat teras, teknikal dan kebajikan telah terlibat dalam simulasi bencana daerah Gombak, iaitu simulasi menyelamat mangsa-mangsa banjir dan tanah runtuh serta kawasan di Empangan Batu, Uluyam, Selangor. Objektif latihan ini diadakan adalah Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah sedang memperkasakan kesiapsiagaan anggota dan aset dalam menguruskan kejadian bencana semasa musim monsun Timur Laut. APM daerah dulu mengadakan latihan sempena kita menghadapi monsun Timur Laut lah untuk tahun ni. Latihan ni kita melibatkan semua anggota di daerah Dungun, iaitu anggota ASTO, ASTP dan juga ASPA yang aktif lah. Modus latihan yang kita akan jalankan pada hari ini adalah CPR, menyelamat kecemasan di air, pengendalian bot, kawat bot terbalik lah. Kita akan ajar anggota-anggota kita bagaimana cara sekiranya berlaku bot terbalik di sungai, di laut dan sebagainya. Kita akan ajar cara yang betul lah, cara untuk pusing balik bot itu untuk menyelamatkan diri lah daripada berada di dalam air. Maknanya kita akan pastikan peralatan anggota yang terlibat dalam keadaan selamat dan juga terbaik lah. Pertama sekali saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada keanggotaan PDPA Dungun berjaya melaksanakan persiapan awal bagi monsun Timur Laut untuk tahun 22 dan 23. Keanggotaan seramai 40 orang anggota telah siap sedia untuk menghadapi MTL yang akan melanda. Persiapan ini juga memberi pendedahan awal kepada anggota-anggota seperti pengendalian bot, pengendalian pengurusan mangsa jika berlaku kelemasan, serta andai kata bot penyelamat terbalik dan bagaimana kita nak responsif bot tersebut. Diharap dengan ilmu yang ada, pihak PDPA sentiasa akan membantu masyarakat terutamanya di dalam daerah Dungun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga APM.
Satu bengkel pembangunan bakal pengacaraan majlis bagi APM Pahang telah dijalankan di Sri Manja Hotel, Kuantang, Pahang. Bengkel ini berlangsung selama 3 hari bermula pada 26 hari bulan 10 sehingga 28 hari bulan 10, 2022 melibatkan seramai 20 orang peserta yang terdiri daripada pegawai dan anggota APM Pahang. Antara modul yang dilakukan semasa bengkel iaitu penyediaan tab pengacaraan majlis, protokol majlis, teknik komunikasi, pengendalian majlis dan muhibah semasa majlis. Bengkel ini dijalankan bagi membentuk lagi pegawai dan anggota APM Pahang dalam pengucapan awam atau pengacaraan majlis, dalam sesuatu majlis yang besar atau majlis rasmi atau tidak rasmi. Sekian dari saya, Lieutenant Muda Pertahanan Awam Muhammad Luqman Hakim bin Abdullah, Pegawai Perhubungan Awam Negeri Pahang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Satu kursus asas pertahanan awam sukarelawan Jabatan Kebajikan Masyarakat dijalankan di Pejabat Negeri Pertahanan Awam Pahang melibatkan seramai 64 orang peserta yang terdiri daripada sukarelawan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kursus asas ini berlangsung dari 28 hari bulan 10 sehingga 30 hari bulan 10, 2022 dan melibatkan 11 orang jurulatih yang terdiri daripada pegawai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Pahang. Antara modul kursus asas ialah pengenalan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, CPR dan choking, asas pertolongan cermas, luka dan pendarahan, kepatahan, melawan kebakaran, ikatan dan simpulan, dan kawat kaki. Sekian daripada saya, Lieutenant Muda Pertahanan Awam Muhammad Luqman Hakim bin Abdullah, Pegawai Perhubungan Awam Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Pahang. Marilah kita semua berganding bahu mengganding tenaga, berbakti dalam pertahanan awam untuk bangsa kita. Padukan jiwa dan raga, sedia berkorban apa saja, memberi dengan ikhlas hikmat mulia negara tercinta. Malaysia bumi yang bertuah, kami sungguh bangga menjadi warga setia, penuh azam dan tekad bersama, berkhidmat untuk keselamatan rakyatnya, sentiasa bersedia menjunjung wawasan semua ke arah hidup aman dan sentosa Malaysia Jaya. Segmen Info APM kali ini kami kongsikan kepada anda info berkenaan program kesedaran awal keselamatan pertahanan awam PROXPA. Jom saksikan. Tangki pecah cetus panik. Kejadian tangki besar setinggi 60 kaki yang pecah di apartmen Penanggal Mas, Puchong pada 28 Oktober yang lalu mencetuskan panik dalam kalangan warga perumahan itu. Video tular mengisi segmen Apa Yang Viral minggu ini. Baiklah tuan, pada hari ini saya ada terbaca satu kata motivasi yang saya rasa ingin dikongsikan bersama tuan dan penonton kapsul pada hari ini. Jalani hidup dengan penuh kegembiraan, jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita dengan cara kita, mereka dengan cara mereka, kerana hidup adalah sebuah perjalanan cukup indah. Hidup dengan bahagia dan tetaplah menjadi yang terbaik sampai akhirnya.
Sebagai penutup kapsul kali ini, kami kongsikan gambar-gambar dan video aktiviti kecergasan bahagian pengurusan angkatan Ibu Pejabat APM pada 27 Oktober yang lalu. Hanya yang sahih di kapsul APM. Salam hormat dan Assalamualaikum.